Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah itu membentuk perpaduan. Kalau dengar lagu ini, mesti para hadirin dapat meneka apa tajuk cerita saya. Ya, betul. Cerita saya adalah kisah hijrah Rasulullah SAW yang kita kasihi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan Islam di kota Mekah meningkat dan orang Quraisy melancarkan tentangan hebat terhadap Muslimin Mekah. Ada yang diseksa dan ada yang dibunuh kerana mempertahankan Islam. Oleh kerana keadaan yang begitu mencabar, mereka telah diarahkan oleh Rasulullah SAW supaya berhijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berhijrahlah Muslimin Mekah ke Madinah. Namun begitu, Rasulullah SAW masih lagi berada di Mekah menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya berhijrah bersama-sama beberapa orang sahabat baginda, iaitu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Sabda Rasulullah SAW, Allah telah mengizinkan berhijrah dan meninggalkan Mekah. Di sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW tidak berhijrah selagi belum mendapat keizinan daripada Allah. Adakah kita biasa mengamalkan meminta izin sebelum melakukan sesuatu? Kita sebagai anak mahupun pelajar, mari kita bersama-sama meminta izin dan restu daripada ibu bapa dan guru-guru sebelum melakukan sesuatu agar amalan kita mendapat restu dan serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dikasihi Allah, hijrah bukanlah sesuatu perkara yang berlaku secara tidak sengaja, tetapi segala-galanya telah dirancang dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar tetap berjalan dengan lancar walaupun banyak rintangannya. Pada malam sebelum baginda bertolak, orang kafir Quraisy mengepung rumahnya dan baginda mengetahuinya, lalu memerintahkan Sayyidina Ali supaya tidur di tempat baginda. Waktu itulah Allah Maha Berkuasa telah menghalang pandangan orang musyrikin dan baginda dapat melepaskan diri. Baginda bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari hingga keadaan menjadi reda. Barulah baginda meneruskan perjalanan ke Madinah. Maka dengan perancangan yang teliti disertakan dengan pertolongan daripada Allah, terselamatlah baginda daripada ancaman kaum musyrikin Quraisy. Seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika kafir memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjara kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Subhanallah, Maha Berkuasa. Peristiwa itu tadi mengajar kita untuk sentiasa membuat perancangan dan juga persediaan yang teliti untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Seperti pepatah Arab mengatakan, manjadda wajadda. Sesiapa yang berusaha, dia akan berjaya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar sempat singgah di Quba dan berhenti rehat di di tempat Bani Amru bin Auf selama 10 hari. Di sinilah baginda sempat menyiapkan sebuah masjid
yang merupakan masjid pertama dibina di dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 108 maksudnya, jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Setelah itu, baginda meneruskan perjalanan ke Madinah setelah mengetahui berita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk Madinah bersedia menyambut ketibaan baginda. Apabila tiba di Madinah, baginda disambut dengan penuh kegembiraan. Mereka mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah telah tiba, dan menyanyi dengan kegembiraan. Talahal badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun membeli tanah daripada wali kedua anak yatim, lalu mendirikan masjid di atas tanah tersebut yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Begitulah para hadirin, walau di mana jua baginda berada, pasti baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendirikan masjid sebagai tempat untuk baginda menyebarkan Islam. Baginda sentiasa meletakkan Islam pada martabat yang tertinggi. Berbeza dengan kita pada hari ini, walaupun masjid terbina dengan banyaknya, masih ada yang lupa pada ajaran Islam. Ayuh para hadirin, mari kita jadikan Islam sebagai perkara yang penting di dalam kehidupan kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dihormati, setelah sampai di Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Baginda bersabda yang bermaksud, bersaudaralah kamu sekalian di jalan Allah seperti saudara kandung. Masya Allah, betapa indahnya persaudaraan umat Islam pada ketika itu. Berbeza keadaannya pada kita hari ini, bersaudara tetapi ada kalanya tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi sebagai umat Islam, kita mestilah menghormati dan tolong menolong serta kasih mengasihani antara satu sama lain supaya wujud masyarakat yang aman dan harmoni. Ada akal, ada fikiran, ada pangkal, ada penghujung. Terima kasih saya ucapkan sudi mendengar sampai ke hujung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.